Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Senyambar dan ini segmen pantau agenda reformasi. Dalam kepelbagaian berita yang kami bawakan di Esrawani, isu-isu semasa seperti perkembangan di Gaza dan juga pelbagai berita lain, fokus kita untuk segmen pada jam ini semestinya kita membawakan kepada anda apa-apa perkara ataupun isu yang menyentuh kepada sidang parlimen yang sedang berlangsung ketika ini. Mana fokus mesyuarat pertama penggal ketiga parlimen ke-15 dan antara perkembangan ataupun kemaskini terbaru yang kita dapat kongsikan kepada penonton adalah berkenaan dengan apa yang dikatakan dalam sidang parlimen pada hari ini yang mana kerajaan tak pilih kasih siasat individu dikaitkan dengan kertas Pandora. Kerajaan menegaskan tiada pilih kasih dalam menyiasat individu yang dikaitkan dalam isu terbabit ataupun kertas Pandora yang kita panggil itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, kesemua senarai nama yang dinyatakan di dalam kertas Pandora sedang dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang mana terdapat siasatan yang tidak diketahui umum. Menerusi jawapan bertulis pada Selasa, Azalina menambah SPRM bertindak secara profesional mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan dan bebas menjalankan siasatan tanpa sebarang campur tangan atau pengaruh daripada pihak luar. Dalam isu tersebut, kualiti maklumat dan dokumen yang diperolehi diutamakan untuk penyiasatan bagi tindakan pembuktian kes. Beliau menjawab soalan Datuk Seri Hamzah Zainuddin PN Larut yang ingin tahu mengapa 12 individu yang disebut dalam kertas Pandora termasuk beberapa pemimpin dalam Kabinet Kerajaan Madani tidak disiasat, sebaliknya hanya memberi fokus kepada tokoh yang dilihat mesra kepada pembangkang. Mengulas lanjut, Azalina berkata SPRM tidak dapat mendedahkan butiran siasatan tersebut berdasarkan subsection 29/4 Akta SPRM, Akta 694. Akta berkenaan menyatakan bahawa mana-mana siasatan tersebut hendaklah dirahsiakan dan tidak boleh didedahkan oleh mana-mana orang sehinggalah orang tertuduh dipertuduh di mahkamah. Sementara itu, menjawab pertanyaan Dr. Mohamed Taufik Johari, PH Sungai Petani berhubung isu sama, Azalina sekali lagi berkata semua senarai nama yang dinyatakan dalam kertas Pandora sedang dalam siasatan SPRM. Malah satu pasukan khas juga telah ditubuhkan di mana dikoordinasikan oleh Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC. Ia merangkumi Polis Diraja Malaysia PDRM, SPRM, Bank Negara Malaysia, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan Labuan Financial Services Authority yang bertujuan untuk menganalisa identiti nama-nama yang tersenarai dalam pendedahan kertas Pandora oleh International Consortium of Investigation Journalists ICIJ. Kertas Pandora terdiri daripada lebih 11.9 juta dokumen dan rekod lain daripada 14 penyedia perkhidmatan luar pesisir yang menubuhkan dan mengurus amanah atau syarikat cengkerang di kawasan bebas cukai di seluruh dunia. Dan kita juga sedang melihat ataupun memantau keadaan di Parlimen yang mana berlakunya kekecohan yang mana yang Di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul memberi amaran kepada ahli-ahli Parlimen bahawa mereka akan berdepan penggantungan selama 6 bulan. Kenyataan tersebut dibuat oleh beliau selepas berulang kali meminta Datuk Seri Wan Saiful Wan Jan agar tidak membangkitkan perkara yang disifatkan sebagai hearsay atau kabar angin, dan kita fahami berita ini. Yang Tan Sri Guru sebut itu ada individu yang offer kononnya menyokong PM. Itu ialah sangkaan yang tidak baik. Sebab apa? Kita pun tak tahu individu ini wujud ke tidak, ataupun dia juga mungkin berlakon seperti penyokong. So move, jangan ni move. You dah sebut tadi poin, tetapi jangan kata orang ini berjumpa dengan saya untuk nak bagi habuan menyokong dengan PM. Mungkin kita tak tahu orang tu betul tidak. Jadi saya ingat narration itu stop at that level, move forward. Saya ada peraturan yang jelas, saya boleh gantung you sampai 6 months. Gantung. I am using. This time around, saya akan guna itu. Sesiapa juga yang tak dengar cakap saya, I will use that. I can suspend 6 months. Ya, saya so be careful. I kata dah duduk tamat. You dah tarik, duduk, cukup. I got to handle this. Tapi saya kecewa Tan Sri menamatkan masa cukup, saya ada gangguan tadi. Saya kecewa dengan arahan tu, tapi saya ikut arahan you Tan Sri. kecewa dan sebagainya. I got parliament to run. Yes. Okay, please. Thank you very much. Dan saya nak maklum Tan Sri, kena berhati-hati juga sebab nama Tan Sri pun digunakan. It doesn't matter, still hearsay. Kalau kita sebut hearsay, saya boleh ungkit 30 tahun dulu.
Kita move forward. Benda yang he say, kalau you tak setuju, pergi SPRM, tak setuju, pergi balai polis, let them investigate, let them arrest. Kalau di sini, nobody can do anything. Itu salah satu isu yang disebut atau hangat diperkatakan di sidang Dewan Rakyat pada hari ini, yang mana berkenaan dengan dakwaan sokongan yang diberi habuan kepada Perdana Menteri yang disifatkan sebagai berniat jahat. Dan kita melihat juga apa yang dikomenkan oleh Ahli Parlimen Jelutong, itu RSN Raya, yang mana beliau berkata begitupun dakwaan yang dibuat oleh Datuk Seri Wan Saiful Wan Jan mengundang kekicauan di Dewan Rakyat apabila beberapa ahli parlimen daripada blok kerajaan bangkit membantah perkara berkenaan. Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya antaranya berkata tuduhan menawarkan habuan bagi menyokong Perdana Menteri itu adalah bersifat sangkaan jahat. Bangkitkan peraturan 36/6. Kenyataan mengatakan bahawa ada habuan kalau menyokong Perdana Menteri kita merupakan sangkaan jahat. Takkan kita nak biarkan pembangkang membuat kenyataan-kenyataan. Kalau berani buat report dengan SPRM lah. Jadi saya minta supaya kenyataan itu diperbetulkan. Ini berulang kali. Berulang kali. Muar. Sit down. You yourself know ugutan yang kita kena. Jangan buat tak tahu. Speaker. Kita pun dijanjikan peruntukan kalau sokong. Apa yang Sri. salah? Apa yang salah? Saya bangkitkan isu peraturan dengan Tan Sri. Saya minta Muar supaya tidak campur tangan duduk. Apa yang berlaku itu yang anda dapat saksikan di Parlimen. Namun kita melihat juga intipati titah daripada Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama Parlimen pada Isnin lalu, yang mana intipati titah Seri Paduka Baginda itu boleh disifatkan syarat dengan peringatan dan pesanan buat wakil rakyat. Namun kita lihat juga keadaan selepas titah itu dilakukan, dizahirkan oleh Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim, seperti drama di Parlimen itu diteruskan dengan pelbagai lagi perkara yang kita lihat. Antaranya yang kita tahu adalah berkenaan dengan pihak pembangkang yang keluar daripada Dewan Rakyat, dan juga ada juga yang ahli Parlimen Pendang, yang mana beliau meminta maaf kerana mengatakan melakukan sokongan yang menarik, mengundang kontroversi di Parlimen itu sendiri. Itu yang berlaku di Parlimen dalam masa beberapa hari sejak ia berlangsung. Dan itu kita nak tanyakan kepada Fakhrul Razi Rashid, itu penyelidik kanan Merdeka Center yang sedang berada dalam talian Google Meet ketika ini bersama dengan kita. Fakhrul, terima kasih kerana bersama dengan kita dalam segmen Pantau Agenda Reformasi. Dan semestinya kita lihat kepada angle ini, fokus ini, bagaimana sebenarnya reaksi dan juga boleh kita katakan prestasi ahli parlimen pasca titah Yang Tuan Agong, dan juga apa yang berlaku pada hari ini. Fakhrul, teruskan. Kalau kita lihat tadi, ada satu petikan di antara pergelutan ataupun beberapa pergelutan di antara MP Tasik Glugu dan Speaker Dewan Rakyat. Dan saya ingin memetik apa yang dikatakan oleh Tan Sri Speaker Dewan Rakyat, itu Tan Sri Johari Abdul, mengenai dengan perkataan move forward. Saya rasa perkataan ini yang penting untuk Dewan Rakyat pada kali ini, untuk move forward daripada perkara-perkara politik yang seperti ini membuka sesuatu perkara atau membuka satu isu lama. Dan sepanjang setahun ataupun hampir 2 tahun kerajaan perpaduan ditubuhkan, apa yang kita lihat di dalam Dewan Rakyat setiap kali perbahasannya adalah isu-isu berkenaan tentang pergerakan ataupun isu politik kepartian yang sepatutnya tidak dibahaskan secara terbuka jika tidak ada mempunyai dasar-dasar yang berkaitan dengan dasar kerajaan ataupun kepentingan rakyat. Dan kalau kita lihat masa yang diberikan kepada ahli parlimen untuk membahaskan isu-isu rakyat yang penting itu tidak digunakan sebaik mungkin untuk membawa ataupun menegur dasar-dasar kerajaan yang lemah, ataupun memberi satu cadangan konstruktif kepada kerajaan untuk memastikan agenda kesejahteraan rakyat dan perkara yang membangkitkan tentang isu-isu ekonomi itu dapat diselesaikan secara bersama. Dan apa yang kita lihat pada persidangan beberapa hari ini, dah masuk persidangan hari kedua ini, tidak ada satu perbahasan yang saya fikir boleh membawa rakyat melihat nilai perdebatan ataupun nilai ucapan yang diberikan oleh ahli parlimen itu dapat memberi impak kepada kehidupan rakyat. Dan teguran yang dibuat oleh Tan Sri Datuk Johari Abdul
berkenaan tentang bagaimana sikap ahli parlimen perlu melihat perkara ini secara struktural, menghormati institusi, kerana selagi ahli parlimen itu melihat diri mereka lebih besar daripada institusi parlimen ini, kita akan dapat melihat perkara-perkara yang saya rasa tidak efektif ini berlaku di parlimen. Bangun tanpa ada kebenaran, bangun kerana menyanggah isu-isu politik, ingin perdebatan, dan bukan sekadar di pihak pembangkang saja, tetapi backbencher kerajaan ada tu yang bangun dan menjerit, tidak menghormati institusi speaker, tidak menghormati arahan daripada speaker. Ini satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku setelah hampir 2 tahun kita berada dalam pasca PR15 ini. Dan kita melihat kepada sentimen yang berlaku di Dewan Rakyat itu sendiri bagaikan gelanggang sebenarnya, tapi sepatutnya membahaskan isu-isu berkenaan dengan rakyat dan juga kebajikan kesejahteraan rakyat Malaysia itu sendiri, dan sudah ada kenyataan tegas dikeluarkan oleh yang Di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, yang mana beliau menyatakan perkara itu dengan jelas tidak mahu berlaku ketidakstabilan terutama sekali dalam politik, ekonomi dan seterusnya, mengganggu usaha kerajaan untuk menunaikan hasrat rakyat. Dan perkara itu sebenarnya kita lihat ia turut disokong oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat itu sendiri, Tan Sri Johari Abdul, yang mana turut menyatakan akan menggunakan kuasa beliau untuk menggantung ahli-ahli parlimen yang mengeluarkan kenyataan yang sedemikian apa yang berlaku di parlimen pada hari ini. Bagaimana sebenarnya kita dapat lihat situasi ini meskipun sudah terbaik dicuba, namun ia seperti dilanggar, Fakrul? Untuk membetulkan keadaan yang berlaku di dalam Dewan Rakyat pada hari ini, prosesnya saya boleh katakan ia agak panjang. Tetapi untuk mengambil langkah efektif adalah bagaimana ahli parlimen itu sendiri tahu menggunakan ruang, hak mereka dan peranan mereka yang terletak dalam Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan Mesyuarat di Dewan Rakyat itu sebagai satu asas untuk memastikan mereka ini memahami perbahasan itu adalah untuk apa, untuk siapa dan bagaimana ia perlu dilaksanakan dengan baik. Saya rasa apa yang saya dapat lihat ketika ini adalah perbahasan itu seolah-olah tidak berlaku perdebatan ataupun tidak berlakunya perbincangan tentang idea-idea baru di dalam kalangan ahli parlimen itu sendiri. Walaupun ada, tetapi ia tidak ditonjolkan di dalam media sosial, di pihak media sendiri dan sebagainya. Tetapi ini adalah satu ruang di mana ahli parlimen menunjukkan kemampuan mereka untuk meminta kerajaan merunding ataupun melihat perkara ini dari sudut yang lebih luas. Kerana tidak semestinya pandangan kerajaan itu betul 100%. Kadang-kadang ada kelemahannya tersendiri. Dan inilah peranan backbenchers dan pembangkang untuk memberi satu pandangan dan teguran kepada kerajaan supaya menambah baik perkhidmatan-perkhidmatan ini untuk kesejahteraan rakyat. Dan kalau kita lihat, penggal kali ini agak menarik kerana ia bermula dengan membaca rukun negara, daripada falsafah rukun negara sehingga prinsip rukun negara. Dan kalau kita lihat dalam rukun negara itu sendiri telah ada kesopanan dan kesusilaan. Prinsip itu sudah ada di dalam rukun negara dan diterjemahkan dan dibaca oleh ahli Dewan Rakyat pada awal permulanya bersidang Dewan Rakyat. Jadi saya rasa tidak ada isu ataupun tidak sepatutnya ahli parlimen itu kurang memahami peranan mereka kerana mereka telah mengungkapkan prinsip rukun negara dan falsafahnya di dalam Dewan Yang Mulia itu sendiri. Jadi ini adalah satu perkara yang agak janggal sekiranya ahli parlimen tidak bertindak melihat peranan mereka berdasarkan 3 sumber yang saya katakan tadi, iaitu Perlembagaan Persekutuan, Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat dan juga rukun negara yang telah dibacakan di dalam parlimen itu sendiri. Dalam kita menilai prosedur ataupun etika-etika di parlimen itu sendiri, kita juga nak mendapatkan pandangan Tuan Fakrul Razi sendiri berkenaan dengan insiden yang berlaku 2 hari lepas, yang mana 2 hari dalam sehari Selasa, iaitu berlakunya situasi yang mana pihak pembangkang keluar daripada Dewan Rakyat dan juga menyatakan bahawa tindakan Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan penerangan ketika perbahasan diraja itu, di tengah-tengah sesi perbahasan itu menyalahgunakan sokongan majoriti yang dimiliki oleh
kerajaan. Dan kita juga sebenarnya tadi ada bercakap apa yang disentuh oleh Tuan Fakrul adalah amat penting sebenarnya untuk pihak pembangkang menyuarakan pendapat mereka dan juga menyatakan ketegasan mereka bagi memainkan peranan mereka sebagai check and balance dalam kerajaan ini. Tapi insiden berlaku ini bagaimana sebenarnya? Selepas titah diraja berlangsung baru sahaja sehari dan seterusnya sudah berlaku perkara ini. Kita kena faham peranan Perdana Menteri adalah ketua majlis bagi parlimen, iaitu di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dan aturan mesyuarat itu lebih cenderung kepada untuk menjalankan apa yang dihasratkan oleh kerajaan. Jadi perkara tersebut telah diterangkan oleh Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi tentang usul 14.2. Dan usul tersebut bagi saya tidak perlu dibahas, tidak perlu orang kata dipersoalkan kerana hanyalah perbahasan untuk berterima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong Sultan Abdullah atas perkhidmatannya ketika menjadi Yang di-Pertuan Agong. Saya rasa perkara ini perlu dipersetujui bersama, tak kiralah daripada pihak kerajaan dan pembangkang. Kerana itu hanyalah usul untuk berterima kasih kepada Yang Tuan Agong. Dan kalau kita lihat kerajaan dan pembangkang sebab pemerintahan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah itu sendiri, ada di kalangan mereka dilantik menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kabinet. Dan ini saya rasa poin yang paling penting adalah kalau usul itu dikatakan digunakan untuk abuse the majority power, saya rasa perkara atau istilah itu tidak tepat. Kerana ia hanyalah sekadar usul untuk berterima kasih kepada YDPA itu sendiri dan perlu disambut kerana kedua-dua blok ataupun setiap 222 orang, separuh daripada mereka itu pernah berkhidmat di bawah YDPA. Jadi itu hanya rasa tidak mengundang perkara yang besar kerana hanya mengusulkan sesuatu usul untuk berterima kasih saja. Dan ini saya rasa perbuatan pembangkang pada untuk walk over daripada parlimen ataupun Dewan Rakyat itu saya rasa perkara yang tidak patut dilakukan kerana mereka juga boleh menggunakan ruang membahas usul tersebut untuk menunjuk kasih dan pada masa yang sama boleh memperingatkan Perdana Menteri untuk bersikap adil kepada pemerintahan dan pentadbiran baru kerajaan perpaduan ini dengan melakukan bipartisan ataupun berbincang secara harmoni bagaimana ingin membangkitkan ataupun bagaimana menyelesaikan isu-isu rakyat itu sendiri. Dan selepas ini kita nak melihat ke hadapan bagaimana perkara ini sebenarnya akan dilihat pada masa akan datang, masa depan. Bagaimana sebenarnya prestasi ahli Dewan Rakyat ini dalam menyuarakan pendapat mereka dan juga pandangan dan juga membahaskan isu-isu yang berkenaan dengan rakyat, bukan sahaja mengangkat hal berkenaan dengan prosedur atau etika di parlimen itu sendiri dan buat penonton apa yang kita dapat recap semula apa yang yang berlaku di Dewan Rakyat sebelum ini, yang mana yang Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebelum ini membenarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyampaikan penerangan menteri berkaitan ucapan tahniah dan ikrar taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan ucapan terima kasih kepada Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah itu yang sebenarnya menjadi isu ketika itu, yang mana Ketua Pembangkang nyatakan tindakan Perdana Menteri itu memberikan penerangan tersebut di tengah-tengah sesi perbahasan titah diraja adalah menyalahgunakan sokongan majoriti yang dimiliki oleh beliau. Dan kita masih lagi nanti kita nak bercakap berkenaan dengan perkara yang sama, nilai prestasi ahli parlimen pasca titah agung, tapi kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu semula dalam segmen Pantau Agenda Reformasi. Masih lagi bersama saya, Niki Senyamba, dan juga nanti tetamu kita akan terus kita bawakan juga iaitu Encik Fakrul Razi daripada yang mengulas berkenaan dengan isu ini, mana beliau ada merupakan penyelidik kanan Merdeka Center. Namun antara perkembangan lain yang kita bawakan dalam sidang parlimen pada hari ini adalah berkenaan dengan berita ini, mana Kementerian Kesihatan menyasarkan meningkatkan lagi lantikan tetap graduan perubatan dalam sektor kesihatan awam negara kepada 6,000 pengambilan dalam tempoh 2024 hingga 2025. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, dalam tempoh 2019 hingga 2023, KKM meningkatkan pelantikan tetap kepada seramai 9,822 orang. Ujarnya langkah tersebut sebahagian daripada 30 faktor yang dikenal pasti untuk diberikan penekanan oleh pihaknya. Kita dengarkan. Itu ujarnya kerajaan turut menetapkan gaji permulaan bagi pegawai-pegawai perubatan kontrak grade UD41 sebanyak RM5,197, iaitu jauh lebih tinggi berbanding skim-skim perkhidmatan awam lain termasuk pegawai tadbir dan diplomatik PTD.
Ketiga, kita juga akan kekal membayar dan juga sedang meneliti allowance tugas atas panggilan atau on call. Ya, kalau MO itu pada lingkungan 200 kepada 220 panggilan aktif call dan juga pada passive call 80 hingga 130 ringgit maupun yang pakai itu atau yang tua on call itu dalam lingkungan bayaran 230 ke 250 active call dan sebaliknya 100 hingga 160 passive call. Ketiganya seterusnya adalah yang dikatakan allowance locum ya yang mereka lakukan selepas waktu pejabat di klinik-klinik juga di hospital di ED di Jabatan Kecemasan hospital kita berikan RM80 sejam, kurang lebih mereka akan bertugas dalam 3-4 jam ya. Beliau menjawab soalan Dato' Alias Razak PN Kuala Nerus yang minta beliau menyatakan perancangan jangka pendek dan panjang KKM bagi menarik minat graduan perubatan untuk kekal berkhidmat dalam sektor kesihatan awam negara susulan tindakan kerajaan menghapuskan skim pencen penjawat awam bermula 2025. Mengulas lanjut, Dr. Zulkifli berkata sebagai usaha berterusan memastikan pegawai-pegawai perubatan terus kekal berkhidmat dalam sektor kesihatan awam, allowance insentif kritikal turut diberikan sebanyak RM750, allowance pembedahan RM80 sejam, manakala bagi pakar sebanyak RM200 sejam. Pada masa sama, ujar beliau, pegawai-pegawai perubatan berkenaan menerima allowance kesusahan mengikut lokasi bertugas antara RM500 hingga RM1,500. Itu berkenaan dengan sektor kesihatan, tapi kita nak pelbagaikan berita kita daripada sidang parlimen itu sendiri yang mana berkenaan dengan sektor pertanian sawit yang mana Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani maklumkan sektor peladangan di negara kekurangan hampir 40,000 pekerja ketika ini. Dan tambah beliau, ini disebabkan masalah pekerja asing yang dibawa masuk ke negara didaftarkan atas industri pembuatan dan perkhidmatan. Kita dengarkan apa yang berlaku tadi. Sehingga kan statistik yang kita dapat bahawa dia terlebih 165,000, perkilangan, perkhidmatan 27,000. Dan mereka ini sepatutnya kalau kita boleh mobilize dia masuk dalam ladang, that will be good untuk membantu kekurangan pekerja ladang. Tapi masalah dia ialah mereka dibawa masuk atas tiket manufacturing dan juga service sector, maka mereka tak nak bekerja ke ladang sebab waktu dipanggil masuk tu dia based on manufacturing. Sebab itu yang kita berdepan hari ini. Tambah beliau, negara kehilangan nilai ekspor kelapa sawit sekitar RM7.9 bilion setahun disebabkan masalah kekurangan pekerja ladang. Menurut beliau, ketika ini kuota membawa pekerja asing dikatakan dihentikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia dengan pihaknya cuba meyakinkan sebahagian daripada mereka untuk masuk ke dalam sektor peladangan. Kita nak teruskan saja dengan Tuan Fakrul Razi Rashid, Penyelidik Kanan Merdeka Center yang tadi bersama kita. Kita teruskan bahawa ketika ini kita teruskan lagi topik bincangan kita berkenaan dengan menilai prestasi ahli parlimen pasca titah Yang Tuan Agong. Jadi Tuan Fakrul, kita melihat kepada apa yang dititahkan oleh Yang Tuan Agong, kita boleh sifatkan sebagai permulaan episod baru ketegasan dalam pentadbiran negara yang mana Seri Paduka Baginda dilihat memayungi kepentingan rakyat dan memastikan keselamatan politik negara terus terpelihara. Dan kita melihat pada sejarah sebelum ini kerajaan sebenarnya melalui satu fasa yang begitu panjang dengan adanya berlaku kerajaan pintu belakang, tebuk atap dan juga sebagainya, langkah Sheraton. Bagaimana sebenarnya jangkaan untuk masa depan ini dengan ketegasan yang ada ini? Adakah ia dapat membendung dengan terus perkara-perkara ini daripada berlaku? Kalau kita lihat mana-mana perkara ataupun permulaan sidang itu dia akan menjadi sidang baru. Cuma saya berpandangan ada satu perkara yang lebih perlukan ada tindakan yang lebih tegas. Meletakkan peranan dan tanggungjawab ahli parlimen ini lebih kukuh dan lebih meyakinkan berbanding hanya melihat ahli parlimen itu hanya memberi ucapan ataupun perbahasan di dalam parlimen. Saya fikir dekat sinilah peranan rakyat melihat ahli-ahli parlimen mereka bagaimana mereka sebenarnya membawa suara-suara mereka ini ke dalam Dewan Rakyat, satu saya rasa institusi tertinggi untuk membuat keputusan ataupun perbincangan mengenai isu rakyat berbanding di sosial media itu sendiri. Tetapi apa yang kita lihat semenjak kebelakangan ini, perkara yang berada di dalam sosial media kadang-kadang hanyalah komen dan sentimen yang dicipta di sosial media itu menjadi topik utama di dalam Dewan Rakyat. Dan saya fikir perkara-perkara ini perlu diseimbangkan
dengan agenda yang lebih besar daripada ahli parlimen dan pihak kerajaan itu sendiri, bagaimana mereka boleh menguruskan parlimen ini sebagai satu platform untuk membincangkan setiap isu-isu rakyat ini dengan lapangan ataupun dengan struktur yang lebih meyakinkan dan konstruktif dalam menyelesaikan isu-isu teknikal. Kerana mungkin di media sosial kita boleh berbincang tentang persepsi dan sebagainya, tetapi di bahagian teknikal, di bahagian bagaimana dasar itu dilaksanakan, perlu dibahaskan di dalam parlimen. Dan kalau kita boleh lihat kepentingan-kepentingan ini di dalam parlimen itu sendiri, maka saya fikir kita akan menuju kepada parlimen ataupun pentadbiran yang lebih stabil, kerana pihak kerajaan daripada eksekutif dan pihak legislatif itu sendiri memainkan peranan yang aktif jika dibandingkan hanyalah berucap semata-mata demi kepentingan politik kepartian, demi hanya menimbulkan persepsi di dalam media sosial tanpa ada satu perancangan konstruktif yang jelas untuk menyelesaikan isu rakyat secara bersama. Dan inilah saya rasa apa yang saya ulangi apa yang diungkapkan oleh Tan Sri Speaker, iaitu move on itu. Ayat move on ini penting untuk memastikan ahli parlimen ini bersama-sama melihat peranan mereka yang lebih besar untuk negara dan bukan sekadar hanyalah untuk platform menyejukkan hati beberapa pihak di dalam media sosial tanpa menyelesaikan masalah sebenar di dalam Dewan Rakyat itu sendiri. Dan semestinya move forward itu diperlukan dalam kita ahli-ahli parlimen ini menyelesaikan segala isu yang berbangkit, isu yang menyentuh kepada keperluan rakyat. Tapi kita nak imbangkan juga, bukan saja kita nak melihat pada perkara ini dari sisi kerajaan itu sendiri, tapi kita juga nak lihat sebenarnya apa yang berlaku dalam kalangan rakyat semalam, yang mana berlakunya himpunan reformasi 100%, yang mana himpunan berkumpul menghantar memorandum ke parlimen bagi menggesa reformasi 100%, pembaharuan dilaksanakan, yang mana ia dianjurkan oleh Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih semalam. Dan bagaimana sebenarnya kita lihat kepada perkara ini, sentimen dalam kalangan rakyat, ada yang menggesa pembaharuan itu dilaksanakan. Apa yang sebenarnya dituntut oleh rakyat ini yang digariskan oleh mereka ketika ini? Kalau kita melihat kepada institusi reformasi ataupun agenda reformasi 100% yang dibawa oleh Bersih ini, semenjak kita berada dalam fasa COVID-19 dan kita ada bipartisan semenjak pasca PRU 2018, kita melihatkan bipartisan itu berlaku. Dan kalau kita lihat pada hari ini, Perdana Menteri itu sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah berjumpa dengan pasukan ataupun gerakan bersih ini di pejabatnya sendiri untuk buat sesi libat urus tentang apa isu-isu yang perlu diteruskan dan sebagainya. Dan seperti yang saya lihat, apa yang dilakukan ataupun yang dilaksanakan oleh Kerajaan Perpaduan pada ini adalah reformasi yang berfasa, reformasi yang saya fikir perlu perbincangan yang lebih halus dan lebih mendalam untuk memastikan ia tidaklah dilakukan dengan drastik tetapi tidak mendatangkan manfaat kepada semua pihak. Dan kita sepatutnya sedar bahawasanya mempunyai Perdana Menteri yang aktif di Parlimen seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah sebahagian daripada sudut reformasi yang kita boleh lihat, kerana sebelum ini saya kira cabang eksekutif ataupun Perdana Menteri itu sendiri jarang hadir ke Parlimen untuk membincangkan ataupun membuat usul bagi membahaskan sesuatu perkara berkenaan dengan rakyat ataupun negara. Dan apa yang dilakukan oleh eksekutif ini sepatutnya diambil lebih aktif lagi daripada pihak pembangkang untuk menggunakan ruang, menggunakan hak yang ada untuk membincangkan dan membangkitkan masalah-masalah kritikal yang berlaku dalam masyarakat. Dan kalau kita lihat perkara ataupun ekosistem yang kita ingin bentuk ini adalah dari sudut budaya dalam parlimen itu sendiri perlu berubah ke hadapan, dan itu yang saya rasa reformasi paling terbesar yang boleh dicapai di dalam reformasi parlimen itu sendiri, bukan sekadar 1, 2, 3 titik ataupun perkara-perkara yang digariskan tetapi tidak mempunyai value yang boleh diteruskan pada masa akan datang. Itu juga yang dikatakan oleh Yang Tuan Agong melantur buluh biarlah dari rebungnya. Namun kita kira pelbagai lagi perkara kita dapat bincangkan daripada sidang parlimen itu, tapi kita akan bawakan mungkin dalam segmen agenda reformasi yang seterusnya. Namun terima kasih kepada Encik Fakrul Razi Rashid, itu penyidik Kanan Merdeka Center, kerana bersama dengan kita menyuarakan pandangan yang bernas mewakili pada pihak rakyat itu sendiri. Saya Nikson Nyambar, selamat hormat dan kita jumpa lagi.